Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah 'alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah SWT kerana telah memberikan kita peluang untuk bertemu. Siapa yang sekarang ni dekat tempat yang dia live, dekat yang dia tengok hari ni, dia dah hujan dah kat sana. Ataupun cuba komen sikit ni. Yang ni bagus ya. Puan Husna Sarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Puan Husna. Yang lain-lain ni semua dah habis main tarawih ke belum ni? Saya harap tak boleh lah. Kau jangan tekan 10 ke 10 dah ni. Buat sendiri-sendiri kat rumah. Saya rasa tak ada lah sampai lama sangat. Selalunya lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Intan Hashim. Terima kasih kerana masuk ke dalam live ni. Dan terima kasih pada semua yang terus setia bersama saya Fahmi Ramli. Bagi orang yang baru kan, saya ada mungkin dia tanya ni siapa dia ni? Mamat mana ni? Dia pakai kopiah. Ustaz ke? Ustaz mana ni? Tak, saya bukan ustaz. Assalamualaikum Puan Mas Tarmizi. Waalaikumsalam Puan Mas. Terima kasih kerana masuk. Dan hari ni kita dah berapa kali dah tarawih Kalau yang 12 kan. 12 lah kan? 12 nak masuk 13 lah kan? Jadi 13 kali tarawih dah, insya-Allah. Assalamualaikum. Sini panas kat Sentul. Okey. Saya kat sini dah guruh. Harap-harap janganlah diganggu line. Hari ni saya nak terangkan kepada anda sikit satu perkara. Puan Laili Hanita Osman, Waalaikumsalam. Puan An-An, Waalaikumsalam. Oh, dekat Putrajaya, Puan Husna Sarah. Okey. Waalaikumsalam Puan Wawales. Terima kasih kerana semua masuk hari ini. Dan anda boleh tekan share, anda boleh tekan watch party terpulang. Sebab hari ni tajuk yang saya nak kupaskan malam ni, Puan Cik Hani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Nurhayati Hasan, Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tajuk yang saya nak ulas hari ni, yang saya nak terangkan sikit kepada anda semua adalah tajuk yang saya kira ramai orang dia mungkin kena tahu benda ni. Dia kena tahu benda ni. Merangkap ustaz letu jangan. Janganlah. Saya bimbang kalau orang panggil saya ustaz. Dulu kan kalau saya nak share dengan anda satu perkara. Dulu masa sebelum grad lah kan, kadang-kadang ada cuti semester yang panjang, saya pernah jadi guru ganti, GSTT, guru sandaran tak terlatih. Saya pernah mengajar di sekolah menengah pun ada, sekolah rendah pun ada. Subjek dia mestilah conform ya. Saya akan mengajar pendidikan Islam dan juga pendidikan Islam ada sekolah rendah saya ajar bahasa Arab. Jadi tuan Kak Dapok panas. Assalamualaikum Kak Kia, Puteri Kinabalu, kami di Mutiara Rini, Skudai, clear. Jauh Skudai kat UTM jauh tu. Okey. Tuan, saya dari Kuching, Sarawak. Saya ada pertanyaan tuan dan dah WhatsApp tuan semalam, harap dapat perhatian dari tuan. Okey, Puan Afa Riza Sanusi dan semua yang menonton ni, kalau anda tekan PM tersebut, dia bukan directly masuk dalam handset saya, okey. Yang ni adalah masuk dalam handset, dia handset rasmi daripada Cairo Fahmi Associate.
dan handset tersebut diuruskan sepenuhnya oleh saya punya legal assistant merangkap PA, merangkap peguam saya, iaitu Puan Afika. Jadi urusan dengan dia dulu, dan insyaAllah kita akan tengok apa benda yang kita boleh bantu, kita akan bantu, kita akan cuba follow up sebaik mungkin. Alright. Okay, Klong MT. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ganti guru sandaran tak terlatih tu, saya memang biarlah standard lah kan, orang belajar sekolah agama, belajar diploma pun syariah, undang-undang ada syariah, kemudian belajar degree pun ada syariah pun dengan undang-undang. Orang tak nampak undang-undang tu, orang nampak syariah tu. Jadi orang nampak Allah, kita pun mengajar menikah Islam bukannya mengajar menikah Islam macam mana sangat pun. Tapi satu je, setiap sekolah yang saya pergi, masuk saja dekat kelas, tak kira lah tingkatan berapa pun, tingkatan ke darjah berapa saya masuk, saya akan beritahu, Assalamualaikum. Saya ada dua peraturan. Saya ada dua kah? Saya ada satu peraturan. Saya beritahu satu peraturan. Saya nak anda semua jangan panggil saya ustaz. Semua macam budak-budak kadang-kadang termasuk tanya, siapa dia ni? Masuk-masuk terus bagi arahan kata jangan panggil ustaz. Supaya mereka tahu subjek mereka nak belajar ni pendidikan Islam. Tapi tolonglah jangan panggil saya ustaz. Jadi nak panggil apa? Panggil je Cikgu Khairul. Kan macam best kan, macam cikgu. Jadi sebab kita pun rasa segan kalau orang panggil saya panggil ustaz. Walaupun kita mengajar subjek pendidikan Islam. Sebab saya rasa amanah nama title ustaz tu, ya Allah, cukup berat. Sangat-sangat berat sebab kita nak synchronize dengan akhlak kita tu. Ya Allah. Alright. Tapi tak apalah, kadang-kadang mungkin yang tu satu orang kata doa yang baik, cuma kalau boleh tak payahlah panggil Tuan Fahmi lah, sebab standard untuk panggilan bagi seorang peguam ataupun kaki tangan mahkamah ke, kita kena panggil Tuan. Macam doktor kena panggil doktor. Okay, mesti blur muka budak-budak tu kan. Memang mula-mula dia tengok muka saya macam ketak, tapi nak kata siapa dia lelaki ni. Kadang-kadang saya pernah mengajar dekat sekolah menengah mana tak? Sekolah menengah, adalah satu sekolah menengah tu. Masuk hari pertama je saya dah dapat surat. Surat datang dekat meja guru. Biasalah kan. Time tu tantang lagi. Okay, so long short stories, saya tak maulah, saya segan, bukan marah tapi segan orang panggil saya ustaz. Okay, Puan Laili. Okay, alright. So malam ni saya nak tanya kepada anda semua yang menonton ni lah kan. Saya ada satu soalan kepada anda yang menonton ni. Macam ni Puan Cik Yah Yusof. Cik Yah Yusof bagus. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ni bagus. Puteri Eli. Waalaikumsalam Tuan. Assalamualaikum. Kan bagus. Macam Tuan, senanglah sikit sebab memang yang tu gelaran yang dalam mahkamah. Mungkin tak apa kan. Yang tu lebih bagus. Kalau macam saya hakim, mungkinlah kena panggil apa? Yang Arif. Hakim mahkamah tinggi saja kena panggil Yang Arif. Hakim mahkamah rendah kena panggil Tuan Hakim. Okay, kalau dekat Kedah, gelaran untuk pegawai-pegawai mahkamah syariah kita panggil Syekh. Dia ada title Syekh. Okay, so saya nak tanya kepada anda semua. Ada satu yang benda yang saya nak kongsi ni, dia ada kaitan dengan pengumuman saya nanti ni. The end of perkongsian ni akan ada pengumuman. Alright? Iaitu saya nak tanya, siapa yang kenal Cik X? Cik X. Cik X ni adalah wanita. Cik X ni seorang isteri yang mana dia ada masalah dalam rumah tangga dengan suami dia, dan dia cerita kat kita bahawa suami dia ada sebut lafaz cerai dalam tempoh PKP ni. Saya nak tanya sekali lagi siapa kenal antara semua yang menonton ni, ada dalam 75 mata saya duk tengok, duk naik 75 lagi, duk naik sikit-sikit semua tu. Siapa yang tahu kat sini, sama ada diri dia ke ataupun kawan dia ke ataupun family dia, nama dia Cik X. Cik X ni seorang isteri yang dia bergaduh dengan suami dia. Dalam tempoh PKP ni, dia mai cerita kat kita, suami dia ada lafaz cerai dekat dia. Siapa tahu Cik X tersebut?
Ada tak kat sini kawan-kawan kita yang CX ni? Ni lagi dahsyat Puan Aliana Muhammad. Assalamualaikum Tuan FR. Tuan FR, Tuan Fahmi Ramli. Zurina Saleh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Puan Laila Jamaluddin, Nur Laila, Waalaikumsalam. Okay. So, saya nak kalau anda kenal Cik X ni, orang yang seorang isteri yang ada disebut lafaz cerai tersebut, tolong panggil dia, tag dia, bagi tahu kat dia, watch party kat dia ke ataupun share dekat dia. Hari ni, malam ni khas untuk dia. Sebab saya nak bantu dia untuk dia tahu satu perkara. Saya nak share dengan cerita ni yang ada related sikit dengan dia. Okay. Alright. Kerana apa? Saya malam ni kita nak berkisahkan dan saya membenarkan untuk anda untuk bagi soalan. Okay, saya tahu soalan-soalan bab-bab ni mesti akan ada soalan. Saya nak cerita, nak berkongsi dengan anda semua tentang kisah kes pengesahan lafaz cerai di luar mahkamah yang sebelum PKP ni saya membawa kes tersebut dan kemudian mahkamah tolak. Mahkamah tolak. Tak semua keadaan kita bawa kes tu mahkamah terima. Kimono biru, Assalamualaikum Pak Miramli. Waalaikumsalam. Okay. Alright. Ada satu story ni lah kalau saya nak share kepada anda. Seorang isteri ni, dia kena pergi kerja, dia kena buat macam-macam dan dia ada anak. Masalah laki dia ni ada sebut lafaz cerai luar mahkamah. Okay. Assalamualaikum Bunga Mekar, adik Miza, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Semua masuk. Penuh-penuhkan kursi depan ni. Okay, jadi klien saya ni, dia buat satu kes pengesahan lafaz cerai luar mahkamah. Pengesahan lafaz cerai luar mahkamah ni, suami dia lafaz cerai dalam bentuk voice note kan, kita ada WhatsApp. Kalau anda buka WhatsApp tu yang lambang macam karaoke punya mic kan, yang orang duk menyanyi, jika engkau cinta intan permata, yang mic yang jenis macam tu, dia tekan rakam lama-lama tu, dia jadi voice note kan, kita boleh hantar suara. Allah berupa walkie talkie, kadang-kadang orang tekan lama-lama tu dia jadi sampaikan dalam bentuk macam tu. Kemudian suami dia lafaz dalam bentuk bertulis. Okay, suami dia lafaz dalam bentuk bertulis. Jadi dalam bentuk bertulis tu very clear. Banyak orang bagi salam. Assalamualaikum, salam Puan Rahayu Syahari, Asliza Liz, Nina Sabrina, Putri Balkis, Roshilawati Sabardin. Terima kasih kerana anda semua telah beri salam kepada saya dan seluruh orang yang menonton malam ni. Okay. Alright. Klien saya ni telah membuka satu kes pengesahan lafaz cerai yang mana suami dia ada lafaz melalui voice note dan juga ada lafaz melalui bertulis. Okay, bertulis. Lafaz dia, lafaz yang cukup jelas. Jelas maksudnya tulis pun jelas. Lafaz yang dalam voice note tu pun jelas. Jelas dari segi bunyi dia tu. Dia tak ada rupa, tak ada video, tapi ada bunyi. Jadi, bila dia buat kes ke mahkamah, okay, sebelum tu dia tak lantik saya lagi. Dia buat sendiri dulu. Sebab dia tahu tanggungjawab bagi seseorang yang dah mendengar lafaz cerai tu, dia kena seberapa segera untuk filekan kes pengesahan lafaz cerai luar mahkamah. Jadi tindakan itu sangat betul. Tapi masalahnya timbul adalah suami dia tiba-tiba tak mengaku pula. Bila tak mengaku, jadi mahkamah pun tak ada kata apa. Mahkamah suruh dia buat pembelaan. You all nak tahu tak apa benda pembelaan yang suami dia tu bagi? Suami dia tu bagi kata, dia message dia kata dia dalam keadaan tak sedar. Dalam keadaan tak sedar. Dia punya dalihan itu dia kata bagi tahu dalam keadaan tak sedar. Okay. So, bila kita bagi tahu kata ada dalam keadaan tidak sedar, jadi dia memang ada satu dalihan yang cukup kuat
ada alasan, dalihan tu kalau tak faham alasan yang cukup kuat untuk ada proses perbicaraan. Dalam hukum syarak dengan undang-undang, antara perkara yang lafaz cerai yang tidak boleh diterima, tidak boleh diterima adalah suami lafaz dalam keadaan hilang kewarasan akal. Tak sedang lah tu, maksudnya dia dah blank, blur, ataupun dia disandarkan dengan cara macam minum mabuk kan, hilang kewarasan akal kan. Benda yang boleh menghilangkan kewarasan akal, ataupun dia dalam keadaan yang mungkin dia pengsan dan sebagainya. Pengsan macam dah sebut kan. Ni tapi cerita dia dalam keadaan yang dia tak tahu, dia kata apa yang berlaku. Itu pembelaan dia. Jadi lepas tu baru dia lantik. Okay, baru dia lantik. Tindakan puan ni, klien saya ni betul, sangat betul. Tapi apa tindakan yang dilakukan oleh suami dia ni adalah satu tindakan yang saya percaya ramai orang, termasuk Cik X yang saya cerita ni, dia tahu suami dia takkan mengaku kat dalam mahkamah. Betul tak? Saya percaya yang ni ramai orang yang ada dengar masalah ni, yang ada orang dia takkan dia percaya laki dia takkan turun, ataupun laki dia kalau turun pun dia takkan mengaku. Kan? Alright. So long short stories, bila kita dah sampai proses kepada perbicaraan, jadi mahkamah pun bagi peluang untuk saya soal kepada suami tersebut. Bila kita dah tak mengaku tuan, memang kerja kita ni kerja nak kena push lah, kena tekan sikit lah kan. Jadi bila kita nak tekan tu, apa yang menyebabkannya adalah dia still tak mau mengaku juga. Tapi sedangkan dia kata dalam keadaan dia tak sedap. Saya soal, kalau daripada hari yang dia soal dia kata tak sedap tu, masa tu adalah hari Jumaat. Hari Jumaat. Hari Jumaat. Lafaz tu dekat mana? Lafaz tu dekat dalam rumah. Dia kata. Lafaz duduk dekat dalam rumah. Isteri tak ada. Isteri duduk dekat tempat lain daripada tempat kerja semua tu. Kemudian dapat mesej. Kan saya kata voice note dan juga mesej kan. So maksudnya tak duduk bukan berada dalam rumah masa tu. Jadi dia kata dia ada lafaz dekat dalam rumah. Jadi dituduh melalui lafaz tu dalam rumah, dan kemudian dia kata dia tak sedap. Hari tu hari Jumaat. Hari tu hari Jumaat. Bila hari Jumaat, masa tu dia lafaz adalah dalam sekitar pukul 1 tengah hari ke 1:30 macam tu lah. Dalam lingkungan 30 minit tu, saya tak ingat bila. Jadi dia bagi tahu macam tu. Okay. Kemudian bila kita soal macam tu, kita kena tanya dulu. Memang setiap hari Jumaat memang dia balik rumah? Ya, betul balik rumah. Sebelum balik rumah tu, daripada tempat kerja balik ke rumah tu berapa minit? Dia kata dalam tak sampai 30 minit. Dalam 30 minit tu, ada tak singgah ke kedai mana-mana, minum ayam ataupun minum arak dan sebagainya? Tak ada. Okey. Dalam perjalanan tu, kita tengok berapa banyak traffic light. Ada tak ada tak 5? Dia kata ada 6 traffic light. Maksudnya dia sedap. Bawa motor elok. Dia bawa motor elok. Dia tahu traffic light berapa banyak semua tu. Tu nak tekan tu, kita nak bantu tu semua. Kemudian bila kita tahu macam tu, and then dia sampai ke rumah pun, dia kata dia duduk, and then dia boleh pegang handset, boleh main handset. Jadi orang macam ni kita panggil apa? Orang yang dalam keadaan, sepatutnya kita panggil dalam keadaan yang waras. Okay? Dalam keadaan yang waras. Jadi apa yang berlaku adalah, bila dia tekan juga, and then dia kata lepas duduk kursi, saya duduk main handset. Nampak tak apa kejadian yang berlaku tu? Pada hari Jumaat, sepatutnya kena buat apa? Semayang Jumaat. Jadi kalau orang yang duduk kat rumah, dia tak pergi semayang Jumaat, kita boleh klasifikasikan orang macam ni sebagai orang apa? Orang munafik lah. Sebab dia tahu tugas dia adalah sebagai seorang Islam, tak ada uzur apa, elok, sepatutnya kena pergi ke masjid untuk sembahyang Jumaat. Jadi orang macam ni tak mustahil kalau dia nak bersumpah palsu. Betul? Tu pun dah cukup nampak dah sebenarnya. Jadi bila dia dah tak mengaku, kata dia sebelum tu dia bagi tahu kata dia dalam keadaan yang
elok semua tapi tak pergi sembahyang Jumaat. Dia kata sebab dia letih. Nampak kat situ. Sebab saya terfikir tau, saya teringat dulu, saya idola saya, antara ikon saya yang dalam bidang guaman ni, saya suka Karpal Singh, mendiang Karpal Singh. Saya paling ingat sekali yang dia kata, saya baca dia punya biografi cerita tu, yang dia soal tentang kes minta maaf lah, yang ni bukan politik sikit lah tapi kita nak cerita tentang macam mana dia punya prosedur tu yang dia menarik. Dia cerita soal tentang Saiful Bukhari. Ingat tak yang cerita tentang liwat tu? Dia kata apa? Ada sampel ayat mani dalam dubuk dah. Berapa lama? 2 minggu. Kamu tak pergi sembahyang Jumaat dah. Ya, tu Kapas Singh tanya. Tak pergi sembahyang Jumaat ke? Tapi kata apa? Sebab kalau simpan 2 minggu dalam jubuk kita, ada ayat mani tu, kamu tak mandi ke? Tak basuh. Kan? Sebabnya bila kita tahu kata kita persetubuhan ke apa ni, kita kena bersihkan diri. Pergi sembahyang Jumaat. Jadi orang yang tak pergi sembahyang Jumaat ni, memang betul kalau orang yang tak pergi sembahyang Jumaat ni, 3 kali sembahyang Jumaat dia tak pergi. Kalau macam contoh PKP ni, kalau dia tak pergi ni, mungkin ada sebab lah kan. Ada sebab dia memang tak ada sembahyang Jumaat pun. Ni kalau hak yang biasanya keadaan tak pergi sembahyang Jumaat, orang yang tak pergi sembahyang Jumaat, laki, munafik. Okay. Jadi orang macam ni, sepatutnya dia dikategori sebagai orang yang boleh bersumpah palsu dan sebagainya. Jadi apa yang dia buat, saya tekan juga, dia tak mau mengaku juga. Saya masih lagi dia nak kata, masa dia mesej, masa dia sebut semua tu dalam keadaan dia tak sedap. Itu sahaja. Jadi sampai satu tahap, hakim ni pun dah cukup bengang sebenarnya. Hakim bengang. Hakim nak pengakuan tersebut. Sebab memang betul payah kita nak kata benda ni boleh sabit. Sebab kita kena balik pada hukum, lafaz cerai melalui SMS, WhatsApp dan juga ada bunyi suara sahaja. Okey. Yang tu baru lafaz cerai, kita panggil lafaz cerai kinayah, iaitu kiasan. Dia mesti bersama dengan pengakuan dan juga niat. Yang ni dua perkara yang cukup penting. Okay. So untung siapa yang kalau dengar malam ni, orang yang ada isu macam ni, ataupun mungkin lah kan, siapa yang tak dengar malam ni, dia cuba dia tolong sampaikan kat kawan dia. Cik X tu. Okay. Alright. Jadi kesan dia, mahkamah torture dia, hakim, saya dah habis torture dah. Hakim pun torture. Nak nipu pagi suara pun dengar elok. Cuma lepas tu dengan mesej pun ada. Dia duk bagi tahu kata dia tak sedap. Dia mesej dia blank. Dia nak kata dia blank juga. Kita pula tak ada bukti yang nak kata dia ni gila ke ataupun dalam keadaan tak waras ke dan sebagainya. Jadi beban kat kita tu dah tak ada. Jadi dia boleh bersumpah untuk menafikan. Jadi long short stories, akhirnya keputusan tersebut seperti yang saya jangkakan, dan mahkamah pun arahkan dia untuk bersumpah. Sebelum nak bersumpah tu pun hakim dah kata kat dia, ni jangan duk main-main sumpah ni atas nama Allah. Kita sebut ni bukan duk sumpah dekat bawah lampu minyak tanah ke, sumpah dengan pamulan tak. Yang ni sumpah ni kalau tak nampak kesan dia dekat dunia, insya-Allah kat akhirat nanti ni bau syurga pun tak dapat dah. Murka Allah tu lagi besar. Hakim duk taruh dulu, bubuh tazkirah apa dulu, punya panjang nak suruh dia sumpah ni sebelum dia mengaku. Still tak mau juga. Okey, tak apa. Dan akhirnya mahkamah bagi dia untuk bersumpah. Jadi sumpah apa tersebut? Itulah sumpah penafian. Sumpah penafian. Jadi ramai orang yang akan kata yang ni dia sumpah palsu. Inilah cerita hak sumpah palsu yang pernah ada. Okay. Tapi apa tindakan bagusnya daripada seorang isteri tersebut? Tindakan bagus dia adalah dia membuka kes tersebut seberapa segera. Saya percaya ramai orang dia memang akan nak buka seberapa segera kes-kes macam ni, sebab kes pengesahan lepas cerai ni dia bukan kes-kes yang boleh ditangguhkan. Dia buat tak tahu, jom kita lepak dulu, chill dulu, tak payah dia buat lagi. Sebab kalau ikut dalam undang-undang, kita mesti dalam tempoh paling lama pun 2 minggu.
Kalau boleh hari ni sebut, esok kena pergi buka dah. Faham? Jadi isu macam ni lah yang paling banyak sekali berlaku dalam umat Melayu kita ni. Kan? Dia tahu kata dia lafaz cerai, dia tahu kata dia ada tulis SMS, dia tahu dia kata ada voice note dan sebagainya, tapi dia enggan mengaku. Sanggup bersumpah palsu. Sanggup untuk memilih menipu. Bukan takat menipu hakim, menipu manusia ni tak jadi apa. Menipu dengan Allah SWT. That's why saya selalu cakap, isu lafaz cerai ni, isu kita dengan Allah SWT. Dia isu dia yang tu. Ada orang yang dia dah menikah kali pertama, cerai, rujuk. Dah tinggal 2 talak lagi. Cerai lagi. Kemudian rujuk, tinggal lagi satu lagi talak. Kemudian dia dah cerai, dia tak pergi buat pengesahan yang kali ketiga. Dia tak pergi buat. Sebab tak ada siapa tahu. Tak ada siapa tahu melainkan Allah SWT sahaja yang tahu. That's why lafaz cerai luar mahkamah ni, kalau kita tak ada saksi, tak ada apa-apa bukti yang cukup relevan nak bawa, dia memang hubungan kita dengan Allah SWT saja. Kan? Kalaulah contoh kan, suami tu kata dia dalam keadaan dia mabuk. Dia mabuk waktu dia melafazkan lafaz cerai tersebut. Mabuk dia ada 2 keadaan. Kalau dia mabuk tu dalam keadaan dia sengaja memabukkan diri dia, memang orang yang suka minum arak, jadi orang ya. Tak ada. Aduh, kucing ni pergi mana pula. Minta maaf lah, ada interruption sikit. Saya punya kucing ni dia suka lari belilau. Okay, so kalau sekejap. Yang tadi rasanya dekat atas tu, cuba tengok. Okay, so apa yang saya nak cakapkan, kalau dia dalam keadaan dia mabuk tu disebabkan dia sengaja. Sengaja macam mana? Dia memang seorang yang kaki mabuk, memang suka minum arak, kaki botol ini. Jadi kalau dia pilih untuk dia mabuk sendiri, kalau dia lafaz cerai pun, dia tetap dikira sah. Saya ada kes yang macam tu. Ada kes yang macam tu. Suami dalam keadaan mabuk, memang dia kaki botol. Ramai orang memang tahu, memang nampak dia, memang dia ketahui kata dia kaki botol. Okay. Kalau dah dia mabuk tu atas sebab paksaan, ataupun dia tak tahu kata benda yang dia ambil tu memabukkan, okay, jadi lafaz cerai tersebut mungkin tidak akan diterima dan diangkat sebagai lafaz yang tidak sah. So the problem is, kalaulah dia kata dia lafaz cerai tu dalam keadaan dia mabuk, dia bagi tahu, dia kata mabuk dalam keadaan dipaksa, ataupun mabuk dalam keadaan tak sengaja, sedangkan dia tahu kata dia ambil benda tu sendiri. Jadi dia pun boleh menipu. Saya nak cerita tentang penipuan saksi ataupun penipuan seorang suami dalam mahkamah tentang lafaz cerai tersebut. Sangat tipis cerita, kurang sangatlah kat mahkamah ni cerita yang nak bagi tahu kata apa, bini dia tipu kata bab lafaz cerai ni. Tak pernah lagi, saya jaranglah dengar kata seorang perempuan buka kes lafaz cerai luar mahkamah dengan niat menipu mahkamah. Tak pernah dengar lagi. Tak pernah. Kalau tidak, berapa dia buka? Tak ada saja nak menipu kan. Jadi banyak orang yang dia pilih jalan macam ni. Dia pilih untuk melawan dengan Allah SWT. That's why lafaz cerai luar mahkamah ni adalah hubungan kita dengan Allah SWT. Saya pernah dalam artikel saya dulu, saya ingat saya tahun lepas kan tu kan, saya ada cerita kan. Kebanyakan kenapa kita ni, banyak tune kita minta untuk lafaz cerai luar mahkamah. Kita dah di-set otak kita ni dengan lafaz cerai luar mahkamah. Sebab apa? Sebab kita dah terlalu banyak disetkan minda kita dengan drama-drama. Kita dah banyak disetkan minda kita ni dengan rancangan-rancangan TV yang duk buat berlakon semua cerai kat luar mahkamah. Asal tak?
Berapa banyak cerita yang macam tu. Kurang sangat cerita hak yang nak turun tunjuk pergi mahkamah bercerai cara elok. Yalah kan, sebab dia kata susah, tak real, tak reality lah sebagainya. Benda macam tu lah, kadang-kadang kita duk makin buat tu, dia akan menyebabkan minda kita ni, dia set dah, dapat cerai elok kat luar mahkamah, dan akhirnya, kita yang terpaksa naik turun mahkamah. Kita yang terpaksa menyusahkan diri kita untuk buat benda tu. Hilang. Tak kita cari Okay. Alright. So, tolong sampaikan cerita saya ni kepada Cik X tersebut. Okay. Kalau Cik X ni kawan anda yang pernah ada yang macam tu, bagi tahu kat dia. Ni ada seorang mamat ni pakai kopiah hitam, kopiah putih, baju gelap-gelap macam jubah ni. Belakang dia ada tirai langsir saya ni. Mujak bibit dah setrika. Dia ni peguam syar'i. Dia nak abang pada cerita kat kita, apa yang hang patut buat. Okay, sebabnya dia ada relation sikit dengan apa yang pengumuman yang saya nak bagi tahu. Pengumumannya adalah tadi saya dapat message lah kan, daripada yang Mahkamah Syariah Pulau Pinang punya lah. So Mahkamah Syariah Pulau Pinang hari ni dia dah buat satu pemberitahuan berkeliling untuk khas untuk orang Penang lah. Jadi dia kata untuk orang yang nak tahu tentang kes mahkamah ni, untuk mahkamah, dia kata keutamaan kes di Mahkamah Syariah Pulau Pinang ni, iaitu keutamaan yang akan diberikan kepada kes perakuan segera. Okay, apa benda kes perakuan segera ni? Apa jenis kes yang dikategori perakuan segera ni? Yang pertamanya, kes pengesahan lafaz cerai. Ni mula-mula dia letak. Maksudnya, siapa-siapa yang ada isu sekarang ni dalam tempoh sepanjang PKP ni, yang mahkamah tutup tu, dia kata ada suami dia sebut lafaz cerai luar mahkamah, orang ni dia boleh buka kes dengan sekadar segera. Okay. Dan yang kedua, kes persetujuan bersama. Kes persetujuan bersama ni maksudnya kes yang contohlah dua-dua bersetuju nak bercerai cara elok, kes macam ni pun boleh difailkan dengan syarat dua-dua bersetuju. Kalau dia kata suami tak setuju, yang ni tak boleh. Dia nak yang persetujuan saja. Yang nak mahkamah nak beroperasi ni, mahkamah nak dengar benda ni saja. Dan yang ketiga, kes-kes penguatkuasaan perintah nafkah, iaitu persetujuan bersama. Kes untuk kuat kuasakan perintah nafkah yang atas persetujuan. Benda yang berkaitan dengan direct sekali saja boleh naik. Okay. Dan kemudian kes melibatkan hak tempoh masa, dan yang penting sekali, semua benda ni atas pertimbangan oleh Ketua Hakim Syar'i. Jadi daripada info yang diberikan oleh Mahkamah Syariah Pulau Pinang ni, saya percaya negeri-negeri yang lain pun lebih kurang macam ni juga. Dan kita tak tahu lagi, kalau ada orang yang mungkin dia sekarang ni tak tahu bila tarikh next semua tu, sama peguam pun tak tahu bila tunggu. Kebanyakan kita dapat arahan tunggu maklumat daripada mahkamah, itu sahaja. Siapa pun tanya pun memang dia akan kata tunggu maklumat daripada mahkamah. Ada yang macam contoh dekat Kedah ni pun hari ni pun belum lagi beroperasi. Belum operasi lagi. Okay. Jadi kita harap bersabar, dan insya-Allah kalau ada pemakluman, saya akan update sentiasa kepada anda. Jadi antara kes pengakuan segera iaitu kes pengesahan lafaz cerai. Okey, kita tak boleh lama. Saya nak ambil 1-2 je soalan. Nak kena pergi cari kucing. Lagi dia nak lebat dah ni. Lagi hujan lebat kacau. Okey, saya ada nampak soalan yang awal ni. Puan Rahayu Syari. Okey, Puan Rahayu, seandai suami ada menyatakan waktu bergaduh berbunyi, kalau kau dah baik, baru aku ceraikan hang. Di sini jatuh tak talak seandainya isteri berubah jadi baik? Okey, macam ni saya kalau nak jawab soalan macam ni, saya nak anda semua tahu satu perkara. Saya tak mau kata saya mengesahkan benda tersebut. Saya tak boleh sahkan. Okey, semua orang kena faham satu perkara, saya bukan hakim untuk nak sahkan. Sebab bila nak kata buat pengesahan, sahkan ni dia mesti kena ada perbicaraan. Dia mesti kena dengar juga keterangan daripada suami. Cuma saya boleh bagi pandangan. Okey, kalau anda tanya, saya akan bagi pandangan.
pandangan berdasarkan kepada hukum syarak dan pandangan juga berdasarkan kepada pengalaman. Okay, alright. So kalau kata dengar bunyi macam tu, aku cerai. Kalau kau dah baik, baru aku ceraikan hang. Okay, yang ni pengalaman saya, dia belum sampai tahap untuk jatuh talak lagi. Okay, so dia belum sampai lagi sebab ada kemungkinan dia akan bagi tahu kata dia nak cerai dengan cara elok nanti. Okay, alright. So belum lagi jatuh talak puan Jangan saya ambil sikit je. Tuan, saya nak tanya, kes saya masih dijalankan di mahkamah. X tak pernah hadir ke mahkamah walau sekalipun. Saya dah ke mahkamah dah 4 kali. Tunggu saksi je sebab PKP tangguh. Okey, ya, sekejap Adakah kes saya ni boleh selesai dengan mudah? InsyaAllah puan, boleh selesai. Boleh selesai. Cuma ada ujian untuk puan sikit sebenarnya. Okey. Kalau dia tak pernah hadir, InsyaAllah okey. Cuma pastikan apa-apa tuntutan kita kat mahkamah, tolonglah lantik peguam. Kalau kes tu kes yang melibatkan ketidakhadiran suami. Tak maksudnya ataupun kalau tak hadir pun dia hadir pun, benda tu ada berlawan, lantik peguam. Sama ada peguam kerajaan ataupun peguam swasta. Okey. Mana dah. Okey, right. Sekali lagi saya minta maaf. Kalau anda nak saya jawab lagi, esok pagi insya-Allah kita jumpa lagi, right? Last saya ambil Puan Master Mizi. Tuan, perkara ini berlaku pada kakak saya. Suami dia lafaz cerai di rumah dan disaksikan anak perempuan yang masih belum berumur 18 tahun. Tapi dinafikan oleh suami dia di kod. Akhirnya hakim putuskan tak ada cerai berlaku. Betul. Ada hakim dia mengambil keputusan untuk tidak mengambil saksi anak dalam bab cerai. Okay. Dia takut ada tohmah. Jadi ada hakim sebabnya suami tak mau mengaku. Bila suami tak mau mengaku, kita hanya ada saksi seorang sahaja, iaitu saksi anak perempuan. Ada kemungkinan anak perempuan tu dipanggil untuk bagi keterangan. Tapi dalam bab perceraian, lafaz cerai ni diletakkan dalam hukum syarak, dia mesti dibuktikan dengan 2 orang saksi lelaki. Ni 2 orang saksi lelaki yang dengar benda macam tu. So memang sangat berat untuk diterima kalau suami tu tak mengaku. Okay, alright. So saya minta maaf sangat-sangat. Harap-harap perkongsian saya ini dapat memberikan penjelasan dan insya-Allah esok pagi saya akan live lagi untuk jawab cerita ni, untuk nak bantu lagi anda semua yang ada masalah isu ni. Kita akan sembang lagi bab lafaz cerai elok mahkamah ni. Boleh nah? Okey, eloklah 10.40 dah. Okey, saya mohon ampun dan maaf. Saya nak mundur diri dan insya-Allah ada soalan yang tak jawab ni saya akan jawab esok pagi. Okey, alright. Pukul 8 temu janji dengan saya. Jangan lupa set jam, set alarm semua tu. Esok pukul 8 buka Facebook, tengok live saya. Okay, alright. Itu saja. Saya mohon ampun dan maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.